a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين. He prayed while others slept, while others ate, he'd fast. While they would laugh, he wept until he breathed his last. His only wish was for us to be among the ones who prosper. Ya Mu'allim, peace be upon you, truly you are our teacher. Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. Taught us to be just and kind, and to feed the poor and hungry, help the wafer and the orphan child, and to not be cruel and miserly. His speech was soft and gentle, like a mother stroking her child. His mercy and compassion were most radiant when he smiled. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind. أبا القاسم.
You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely. You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there with love. What would my life mean to not know the unseen, the worlds between? For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Showed me right from wrong, told me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love, taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of it?
Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Kasim pada pagi ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. So, macam mana? Kitab kita dah siap dibuka untuk mengikuti sambungan perbincangan bagi kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah. Hari ni di atas langit penuh dengan bunyi bunyi kapal terbang. So jangan marah ya kalau bunyi bising ke apa. Tak apalah, anggap je macam iklan kat atas tu. Okay. Baik, so kita lihat begini muslimah. Hari ini kita akan masuk kepada satu lagi peristiwa peperangan yang berlaku pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, ya, yang diketuai oleh Khalid ibn Al-Walid sebagai salah satu misi untuk meluaskan penaklukan kerajaan Islam Madinah di wilayah Iraq. Ya, jadi kalau minggu lepas kita bincang tentang peperangan apa? Siapa ingat? Boleh letak di ruangan komen jika sekiranya ada muslimah kita yang sudah menyertai dan sudah membuka kitabnya. Ingat tak? Perang apa? Tak ada orang nak tulis di situ. Dah buka kitab ke belum ni? Ke dengar je apa Ustazah cerita ni? Tak apalah, nak dengar pun boleh aja, tak ada masalah. Ya, nak dengar boleh aja, tak ada masalah. Tapi kalau siapa yang ada kitab tu, dah buka belum? Okeylah, kalau minggu lepas nak tunggu lama sangat, muslimah kita ni komen di situ. Perang, bukan. Yes, Masya Allah, Tabarakallah. Perang Al-Mazar, perang Zatus Salasil tu sebelumnya, okay? Betul, Masya Allah, kita ada Kak Ram, Kak Zah, Kak Mas di sini, ya. Kita juga ada Su. Betul Su, masa perang Zatus Salasil tu, kita bincangkan itu yang pertama. Ya, semasa peluasan wilayah Iraq, perang Zatus Salasil adalah peperangan yang pertama berlaku. Okey, kemudian diikuti dengan peperangan Al-Madar, sebagaimana yang disebutkan oleh Kak Ram kita, Kak Zah dan juga Kak Mas, ya, dalam perbincangan kita pada minggu lepas. Jadi hari ini kita akan masuk kepada peperangan yang ketiga berlaku selepas peperangan Al-Madar. Okey, baik, apakah peperangan itu? Kita lihat di sini muslimah. Kita berada di halaman yang ke-150. Peperangan ini kita namakan ia sebagai Perang Al-Walajah. Ya, Perang Al-Walajah. Kalau kita lihat dalam kitab kita di sini, pada halaman yang ke-150, peperangan ini dia berlaku ya pada bulan yang sama dan juga pada tahun yang sama. Maknanya jaraknya tidaklah kita kata sampai masuk kepada berbulan-bulan, tidak begitu. Ya, jadi di sini kita lihat peperangan ini ya, dia terjadi pada bulan Safar 12 Hijrah. Jika kita lihat di situ, ia adalah pendapat yang disebutkan oleh Ibn Jarir tentang bila berlaku peperangan peperangan Al-Walajah. Peperangan Al-Walajah. Jadi di sini kita lihat faktor tercetusnya peperangan ini ya muslimah, ia adalah berikutan daripada kekalahan kerajaan Persia pada peperangan yang sebelumnya, iaitu peperangan Al-Madar. Jadi
dalam peperangan yang sebelumnya, kita ada peperangan Al-Madar kan. Dalam peperangan itu kita dapati pihak musuh telah mengalami kekalahan yang teruk. Dan di situ apabila peperangan yang mengalami kekalahan yang teruk itu sampai kepada raja yang bernama Ardishir. Ya, dalam kitab kita kalau kita lihat di situ disebutkan begini. Peperangan ini terjadi setelah berita pertempuran di Al-Madar yang dipimpin oleh siapa? Oleh Qarin. Qarin ya, bukan Qarin bukan Qarin itu, tapi nama dia memang Qarin, ya, yang dipimpin oleh Qarin sampai ke telinga Ardishir yang ketika itu adalah raja Persia. Okey, maka segera raja ini dia mengirimkan panglima perangnya yang paling berani bernama Al-Andar Zaghar. Ya, Al-Andar Zaghar. Jadi dah dia kehilangan ataupun dia sudah berhadapan dengan satu kekalahan daripada peperangan Al-Madar, dia tak puas hati. Ya, raja ni tak puas hati sebab yang kita dah bincangkan ya, wilayah ini ditakluki oleh raja-raja yang sombong, raja yang bongkak, yang tidak mahu menundukkan diri mereka di hadapan orang yang walaupun dia tahu sudah menunjukkan bahawa mereka ada kekuasaan dan kehebatan. Tetapi raja ni masih lagi, kita kalau dalam bahasa kita kata tak makan saman. Okey, dalam bahasa kita tak makan saman dia ni. Dalam peperangan Zatus Salasil dah kalah, dalam peperangan Al-Madar dah kalah. Sekarang dia hantar lagi satu pasukan peperangan untuk menjatuhkan pihak musuh iaitu tentera muslimin yang dipimpin oleh Khalid ibn Al-Walid pada masa itu. Jadi di sini dia ni Ardishir, dia hantar lagi satu pasukan, ya, lagi satu pasukan yang dipimpin oleh, kita lihat di sini, Al-Andar Zaghar. Yang mana bukan hanya satu pasukan sahaja, tetapi dia kuatkan pasukan yang diketuai oleh Al-Andar Zaghar ini dengan bantuan ketenteraan daripada Bahman Jazawi. Ya, Bahman Jazawi. Jadi, kalau kita lihat ya Muslimah, dalam kitab kita pada muka surat 151, diceritakan bahawa siapakah Al-Andar Zaghar di sini. Al-Andar Zaghar disebut sebagai seorang anak hitam, maknanya dia berkulit hitam lah. Saya tak tahu kenapa dia terjemah sebagai anak hitam di situ ya. Tapi dia adalah seorang panglima perang yang berkulit hitam. Ya, yang berkulit hitam, yang mana dia itu lahir di sebuah negara bernama Al-Madain. Dan dia membesar di sana. Kemudian kita dapati daripada tentera perang yang dipimpin oleh Al-Andar Zaghar itu tadi ya, ada satu lagi tentera yang diberikan ataupun yang diberikan sebagai satu, kita panggil penguat lah kepada tentera Al-Andar Zaghar di sini, iaitu Bahman Jazawi. Mereka berdua, kedua-dua pasukan ini, ya, mereka pun bertolak hinggalah ke satu tempat yang namanya Al-Walajah. Sebab itu ya Muslimah, kita dapati dalam peperangan ini dinamakan sebagai Perang Al-Walajah. Kerana peperangan tersebut tercetus di tempat ini. Ya, yang mana asalnya kedua-dua pasukan berangkat dan bertolak, ke satu tempat yang mana mereka duduk di tempat itu, yang akhirnya kita dapati pada perenggan yang berikutnya, Khalid ibn Al-Walid, bila dia dengar dua pasukan ini berada di tempat tersebut, dia pun buat satu rancangan untuk pergi ke tempat itu bersemuka dengan kedua-dua pasukan ini. Jadi, kita lihat ya pada perenggan yang berikutnya di halaman 151. Ketika Khalid dia mendengar ya berita mengenai mereka, iaitu mengenai Al-Andar Zaghar dan juga Bahman Jazawi yang bertolak menuju ke Al-Walajah, dia pun berjalan menuju ke tempat yang sama dengan membawa tenteranya sambil berpesan. Jadi Khalid ini dia bertolak ke Al-Walajah bersama dengan tenteranya, namun daripada tempat yang Al-Mazar itu kan, dia pesan kepada tentera yang ada dia tinggalkan di sana supaya apa? Berhati-hati dengan pihak musuh.
Maknanya jangan leka, jangan lalai, walaupun dia dah keluar daripada Al-Madhar menuju ke Al-Walajah, ada baki tentera yang beliau tempatkan di Al-Madhar itu tadi, dia perintahkan supaya jangan lalai, waspada, lihat keadaan sekeliling, bimbang ada pihak musuh yang akan menyerang mereka di Al-Mazar yang telah dia tinggalkan menuju ke Al-Walajah itu tadi. Okay, so kita tinggalkan tempat Al-Madhar yang merupakan peperangan kita yang kedua untuk penaklukan wilayah Iraq. Kita pergi kepada Al-Walajah yang mana Khalid ibn Al-Walid dia menuju ke tempat tersebut, dan setelah dia sampai ke sana, apa yang kita dapati, Khalid ibn Al-Walid dia dah tak fikir 2, 3, 4 kali dah. Dia jumpa tentera ini, seterusnya dia pun menyerbu mereka. Kan? Dia menyerbu pasukan Al-Andar itu tadi. Sebab itu ya muslimah, bila kita lihat pada perenggan yang berikutnya, apa yang diceritakan kepada kita. Sampai sahaja Khalid ibn Al-Walid di Al-Walajah itu tadi. Apa yang dia buat? Dia langsung menyerbu pasukan Al-Andar Zaghar beserta pasukan pembantunya. Siapa pasukan pembantunya? Yang dipimpin oleh siapa tadi? Bahman Jazawi. Jadi dia di sini, Khalid ibn Al-Walid, dia bersemuka dengan kedua-dua pasukan. Dan kita dapati di sini muslimah, dalam peperangan ini, ya, disebutkan bahawa terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Bahkan, ya, dia lebih hebat, lebih dahsyat daripada peperangan yang sebelumnya, iaitu peperangan Zatus Salasil Zatus Salasil dan juga peperangan Al-Madhar. Kita bincangkan dalam peperangan Zatus Salasil, ia adalah peperangan yang hebat. Kemudian kita masuk kepada perang Al-Mazar, kita tidak nafikan bahawa ia juga peperangan yang hebat. Namun bila kita sampai ke Al-Walajah di sini muslimah, kita dapati pertempuran di sini bahkan lebih hebat daripada pertempuran-pertempuran yang sebelumnya. Ya, bahkan lebih hebat daripada pertempuran-pertempuran yang sebelumnya. Maka sampai dia kata apa gini, hampir hilang kesabaran. Maksudnya dah sampai nak berputus asa. Bila nak game ni? Macam tu kan. Bila nak game? Perang-perang tak habis-habis. Bila nak game? Tak game-game benda tu. Dan ia berlaku non-stop. Sehingga dikata hampir hilang kalau kita baca dalam teks kita di sini, hingga kedua pasukan mengira bahawa kesabaran telah habis. Sampai dah nak give up dah. Kan kedua-dua pasukan ni sampai dah nak give up dah sebab dia tak stop, dia tak berhenti. Dia tak game ni. Bila nak berhenti? Sampai kedua-dua tak give up dan kedua-dua tak kalah-kalah ni, ia menyebabkan hampir hilang kesabaran daripada kedua belah pihak. Iaitu tidak kira sama ada tentera Khalid dan juga tentera Al-Andar itu tadi. Namun kita dapati begini muslimah. Khalid ibn Al-Walid, dia antara sebab ya mengapa Abu Bakar radhiyallahu an amat percaya kepada dia untuk dihantar sebagai panglima perang dalam kebanyakan ekspedisi peperangan. Ya, kalau kita lihat dalam ekspedisi peperangan untuk menghapuskan golongan murtad ya, yang berlaku pada awal pemerintahan Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, banyak antara ekspedisinya juga diketuai oleh Khalid ibn Al-Walid. Kerana apa? Kemahiran beliau dalam peperangan. Mengatur strategi peperangan, kemahiran beliau, kepakaran beliau dalam berhadapan dengan pihak musuh. Dia memang, Masya Allah Tabarakallah, Khalid ibn Al-Walid ini. Sebab itu, Abu Bakar radhiyallahu an begitu percaya kepada Khalid ibn Al-Walid untuk mengetuai mana-mana peperangan yang beliau plan lah ya, yang beliau rancang. Jadi di sini muslimah kita lihat, kalau kita baca dalam perenggan kita di situ ya, perenggan yang ketiga di halaman 151, kita dapati bila kedua pasukan mengira bahawa kesabaran telah habis. Kesabaran tu dah nak habis dah. Kerana apa? Kedua-dua belah pihak begitu hebat. Ya, di sini kita lihat Khalid sengaja memberikan arahan kepada kepada dua pasukan. Maknanya Khalid ini dia dah standby kan. Maknanya dia dah siapkan dua pasukan di belakang tentera musuh.
yang mana dia dah buat satu strategi peperangan. Belakang tentera musuh ini ada dua pasukan yang lain yang akan menyerbu daripada belakang untuk menghentikan peperangan itu. Ya, jadi kita lihat begini. Dia sengaja, nampak ya ayat yang digunakan, Khalid ibn al-Walid, dia sengaja menginstruksikan, maksudnya dia memberikan arahan kepada dua pasukan pembantunya. Jadi kita kata di sini, bukan hanya Al-Andar Zaghar itu tadi memiliki pasukan bantuan daripada Bahman Jazawi. Tetapi Khalid ibn al-Walid juga, dia memiliki pasukan bantuan, bukan satu tapi dua pasukan. Yang mana dia letakkan di belakang pasukan pihak musuh. Ya, dan mana dia kata ketika situasi telah genting, maka mereka segera menyerbu dari arah belakang musuh. Maka begini muslimah, kalau kita nak lihat ya bagaimana situasi itu berlaku, lihat dalam gambaran ni. Warna hijau adalah pasukan Khalid ibn al-Walid, manakala warna merah adalah pasukan daripada Al-Andar Zaghar, yang mana di situ juga ada pasukan bantuan daripada pihak Bahman Jazawi yang Ardishir bekalkan kepada Al-Andar Zaghar. Namun kita dapati yang tak bijaknya di sini, Al-Andar Zaghar, dia kumpulkan kedua-dua pasukan di satu tempat. Ya, nampak tak? Dia kumpulkan kedua-dua pasukan di satu tempat, maknanya satu kawasan. Namun berbeza dengan Khalid ibn al-Walid. Dia juga ada pasukan bantuan, bukan satu tapi dua, yang mana dia tempatkan di belakang pihak musuh. Yang saya letakkan dengan arrow dua tu kan, ada dua pasukan di belakang pasukan Al-Andar Zaghar yang berwarna hijau. Jadi di sini, ya muslimah, lihat. Pertempuran berlaku antara kedua belah pihak. Pertempuran yang dahsyat. Ya, daripada kedua-dua belah pihak. Yang saya letakkan dengan arrow warna hitam di tengah-tengah itu. Namun, kita tidak nafikan bagaimana kebijaksanaan Khalid ibn al-Walid mengatur strategi peperangannya. Sampai tadi kita baca apa muslimah? Mereka ini ya dah sampai dah nak berputus asa dah. Sebab apa? Tak habis-habis peperangan itu. Namun, Khalid ibn al-Walid dia tunggu masa yang sesuai untuk mengeluarkan pasukan tenteranya daripada belakang pihak musuh, yang akhirnya bila keadaan situasi yang betul-betul dah nak lihat tentera musuh dah tak boleh tahan lagi dah, orang kata dah tak boleh angkat lagi kalau dalam bahasa kita kan kita gunakan, baru dia keluarkan tenteranya daripada belakang untuk menyerang pasukan Al-Andar Zaghar daripada belakang. Apa yang berlaku bila dia keluarkan dua pasukan musuh daripada arah belakang pasukan Al-Andar Zaghar? Kita lihat dalam teks kita, dia jelaskan begini muslimah. Bila pihak tentera muslimin keluar daripada belakang tu kan, yang memang mereka tak sangka, rupanya ada lagi tentera muslimin, sebab mereka ingatkan daripada depan je. Tak sangka pula daripada belakang tu akan keluar ya tentera yang lain, bahkan bukan satu tapi dua muslimah, dua yang datang daripada arah belakang. Kita dapati bila situasi itu berlaku, ya, yang mana mendapat serangan itu pasukan Persia lari tunggang langgang, dikepung dari dua arah. Sekarang ni dah kena perang tu. Dah kena serang dah kena serang daripada arah belakang. Tentera musuh memang tidak ada pilihan melainkan mereka lari daripada tempat itu dalam keadaan yang bertempiaran. Ya, tentera musuh mereka lari bertempiaran. Sebab apa? Mereka diserang daripada pelbagai arah, depan dan belakang. Sampai mereka tak tahu mana satu yang kawan yang sendiri ataupun mana satu pihak tentera muslimin. Kerana dah begitu ramai yang menyerang daripada pelbagai sudut. Dan mereka takut, lalu mereka lari bertempiaran. Dan kita dapati Al-Andar yang dinobatkan oleh Ardishir sebagai tentera panglima perang yang begitu hebat, yang begitu berani, dia juga lari lintang pukang daripada tempat itu. Yang akhirnya kita dapati di sini muslimah, dia mati kehausan dalam peperangan ini.
Akhirnya peperangan ataupun kita panggil kemenangan berpihak pada tentera muslimin. Kerana apa? Kebijaksanaan yang terdapat pada Khalid ibn al-Walid untuk menyerang pihak tentera yang telah dibekalkan oleh Ardishir yang diketuai oleh Al-Andar Zaghar dan dibantu oleh Bahman Jazawai. Walaupun peperangan itu hebat tadi, ya, yang mana kita kata kedua-dua belah pihak dah sampai dah tak boleh dah, hampir berputus asa, hampir hilang sabar tadi, kan, berhadapan dengan kedua-dua belahnya. Tapi kerana kebijaksanaan Khalid ibn al-Walid mengatur strategi peperangannya, akhirnya kemenangan berpihak kepada tentera muslimin. Masya Allah, tabarakallah. Sebab tu ya muslimah, kita ni kalau nak buat apa-apa, dia mesti ada plan yang betul. Betul tak? Mesti ada plan yang betul. Bukan main pergi je kan, bukan main serbu je kan. Kita kalau pergi, cuba saya nak bagi contoh begini. Kita kalau nak travel, ia perlu kepada plan. Tak boleh kita main-main pergi tempat tu. Kan? Macam sekarang. Kalau kita pergi ke satu tempat, kita tak plan. Sampai-sampai sana, boleh? Tak boleh. Sebab apa? Waktunya tidak sesuai untuk kita pergi. Jadi sebab itu penting. Setiap apa yang kita nak lakukan, ia memerlukan kepada perancangan yang baik. Tak boleh main terjah, tak boleh main pergi, tak boleh main serbu sahaja. Lihat sebagaimana Khalid ibn al-Walid. Dia nak pergi al-Walajah tu tadi. Adakah dia dengar, oh musuh dekat sana? Adakah dia terus pergi sana? Tak. Sebelum dia pergi, ada plan dia. Di Al-Mazar, apa yang dia pesan kepada tentera di Al-Mazar, jaga, hati-hati. Maknanya sebelum dia tinggalkan tempat itu lagi, kita dapati Khalid ibn al-Walid sudah berikan kepada sudah diberikan ya kepada mereka. Maknanya di situ dia tak tinggalkan tempat tersebut begitu sahaja, bahkan dia berikan dengan pesanan sebelum dia keluar daripada tempat tersebut, dan sebelum dia pergi daripada tempat itu juga sudah dia letakkan strategi apa yang perlu dia lakukan. Kalau berlaku yang begini, kita nak buat apa? Kalau berlaku yang begitu, kita nak buat apa? Ini hidup kita muslimah. Kan? Jadi kita mesti ada backup. Kan? Selalu kata, kau mesti ada backup. Yes, kita mesti ada backup. Kita nak buat apa, mesti ada backup. Kan sekarang contoh, Ustazah mengajar. Ustazah mesti ada backup. Tak boleh. Kan kita nak main mengajar je. Mesti ada sesuatu yang dah kita plan, dah kita aturkan. Dengan pihak admin, dengan pihak ni lah, behind the scenes semua kan apa? Backstage semua kan apa yang dah kita buat. Di belakangnya kita dah plan. Kalau gini berlaku apa, gini apa. Ustazah nak warna apa Ustazah? Semualah dah beritahu dah. Jadi maknanya di situ kita ada plan kita. Kalau suara tak keluar apa yang perlu kita buat? Maknanya setiap perkara tu sudah kita rancang terlebih dahulu agar apa? Bila berlaku sesuatu, kita tahu apa yang kita nak lakukan. Ini yang boleh kita pelajari ya muslimah daripada Khalid ibn al-Walid. Bagaimana? Kenapa bagi saya Abu Bakar radhiyallahu an tahu Khalid ibn al-Walid adalah orang yang tepat untuk dihantar dalam peperangan yang telah beliau aturkan kerana kebijaksanaannya dalam setiap langkah, setiap aturan yang beliau lakukan. Okey, jadi muslimah kita lihat dalam peperangan ini, ya, bila tentera musuh lari bertempiaran, kemudian Al-Andar itu juga mati di tempat itu, kan? Khalid ibn al-Walid dia memberikan khutbah kepada pasukannya. Ya, dia berikan khutbah kepada pasukannya. Apa khutbah yang beliau sampaikan? Saya tak letaklah ya di sini khutbahnya apa, tapi boleh rujuk muslimah dalam teks kita di situ. Kalau semua perkataan saya nak letakkan di skrin kita ni, apa hal dengan kitab kita kan? Betul tak? Okey. So kita baca kitab kita di sini. Kita lihat di situ muka surat 151, perenggan yang ketiga di baris yang terakhir sekali. Perenggan yang ketiga, baris yang terakhir sekali. Khalid ibn al-Walid dia berdiri
kan, di hadapan orang ramai, itu di hadapan pasukannya untuk memberikan pidato lah. Tapi kalau kita nak terjemah di sini, bagi saya lebih tepat ialah berikan khutbah dia ataupun berikan ucapannya ya kepada tenteranya. Maka kita lihat apakah yang dia ucapkan. Di situ sebenarnya Khalid ni dia nak memberikan semangat. Dalam kitab dia kata spirit. Okey. Oh, bimbang-bimbang spirit lain yang datang ya muslimah, tapi tak apalah, tukar terjemahan itu ya, memberikan semangat ya kepada tenteranya untuk menaklukkan negeri Ajam. Negeri Ajam ni lah negeri bukan orang Arab lah. Okey, jadi di sini sambil menganjurkan mereka agar tidak merasa puas dengan negeri-negeri Arab yang mereka kuasai. Sekarang ni muslimah, kerajaan Islam Madinah sudah menguasai. Kalau kita lihat daripada sudut perluasan wilayah yang ada pada zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an, negeri Arab banyak yang telah mereka kuasai. Ya, contohnya Oman, Bahrain, Yaman, kan? Banyak mereka telah kuasai. Tapi kalau negeri yang bukan Arab, ya, negeri yang bukan Arab ini, kita dapati mereka baru nak mengorak langkah menguasai beberapa kawasannya. Dan Iraq pada masa itu, ia dikuasai oleh non-Arab. Ya, pada masa itu ia dikuasai oleh non-Arab. Sebab itu dipanggil sebagai negeri yang bukan Arab. Jadi di sini Khalid kata kepada mereka dalam khutbahnya di situ, ya, tidakkah kalian lihat di sini begitu melimpah ruahnya makanan? Maknanya tempat yang sudah berjaya mereka takluki di wilayah Iraq itu tadi, ya, di wilayah Iraq itu tadi, Khalid kata apa? Di sini kita ada banyak makanan yang boleh kita makan. Dan dia kata, demi Allah, jika Allah tidak mewajibkan kita untuk berjihad di jalan Allah dan mengajak manusia itu kita berdakwah. Mengajak ni maksudnya berdakwah kepada Islam. Dan jikalau hidup kita hanya untuk makan saja, maka kita pasti akan berperang merebut kota ini hingga kita menguasainya demi meninggalkan kelaparan dan kehidupan sempit yang pernah kita rasakan. Saya tahu ayat ni dia agak sedikit complicated. Dia nak cakap apa sebenarnya? Saya pun baca banyak kali. Saya pun baca banyak kali. Dia nak cakap apa ni? Tapi bila kita baca teks bahasa Arabnya, barulah kita faham, oh rupanya dia nak cakap macam gini. Okay. So, saya nak simpulkan apa yang cuba disampaikan Khalid ibn al-Walid di dalam khutbahnya. Sebenarnya begini muslimah. Dia nak beritahu kepada tenteranya, kepada pasukannya dengan satu kita panggil pesanan yang mana jangan berpuas hati dengan apa yang telah mereka raih pada hari itu. Mereka dah dapat takluki beberapa wilayah di negeri Iraq, yang mana wilayah tersebut telah memberikan kepada mereka dengan hasil ataupun harta rampasan perang yang begitu banyak. Sehingga mereka dapat menyerahkan 1/5 daripadanya kepada Abu Bakar radhiyallahu an di Madinah. Mereka dapat hantar pulang 1/5 daripada harta rampasan perang itu ke Madinah. Justru, adakah mereka ni perlu berpuas hati dengan apa yang telah mereka peroleh? Sedangkan mereka dah dapat takluki banyak kerajaan-kerajaan ataupun wilayah-wilayah orang Arab. Ya. Dan sekarang ni baru mereka nak mengorak langkah untuk masuk kepada ataupun satu kawasan dipanggil sebagai wilayah Iraq. Dan mereka dah dapat. Tapi tak secara keseluruhannya lah ya. Baru 3 saja peperangan yang kita bincangkan. Namun 3 peperangan ini mendatangkan hasil yang begitu lumayan kepada kerajaan Islam Madinah kerana begitu banyak harta rampasan perang mereka peroleh. Jadi, Khalid kata kepada mereka, kalau kita fikir tentang kesenangan, kita memang dah cukup senang dah.
Sebab apa? Kita dah dapat harta rampasan perang itu dengan begitu banyak. Ya. Dan kita bahkan dulu mereka hidup susah, bukan? Ya, mereka hidup susah dalam keadaan yang sempit, makan pun tak berapa nak mewah. Tetapi kerana berlakunya perluasan wilayah, akhirnya mereka dapat merasai kehidupan yang senang dan mereka dapat makan dengan makanan yang Masya Allah tabarakallah. Tapi Khalid ibn Al-Walid pesan kepada tenteranya, kalau hidup kita semata-mata untuk makan itu saja, untuk mengecapi kesenangan itu saja, kita akan tinggalkan jihad dan kita akan tinggalkan dakwah. Tapi bukan itu tujuan hidup kita. Tujuan hidup kita ialah untuk menegakkan kalimah Allah. Ya, pada masa itu ya Muslimah, ini sekarang saya sebut pada konteks yang disebut oleh Khalid ibn Al-Walid pada masa itu. Jadi konteks mereka pada masa itu ialah mereka ingin menegakkan kalimah Allah, berdakwah dan meluaskan wilayah jajahan kerajaan Islam Madinah supaya apa? Kerajaan Islam Madinah kuasanya dapat kita kata reach kepada satu tempat yang mereka belum sampai lagi. Jadi di sini Khalid kata, kalau tujuan kita hanya untuk senang, kalau tujuan kita untuk kaya, kan? Kita dah boleh berpada dengan apa yang kita miliki. Kerana harta rampasan perang yang kita dapat tu dah begitu banyak. Kita dah boleh pulang ke Madinah. Tapi Khalid pesan kepada tenteranya, tujuan hidup kita bukan itu. Tujuan hidup kita ialah untuk berdakwah, menegakkan kalimah Allah dan meluaskan, menyebarkan kalimah dakwah itu ke tempat-tempat yang mana ia belum sampai lagi. Itu tujuan kita. Kenapa Abu Bakar radhiyallahu an keluarkan kita, maksudnya hantar kita untuk pergi berperang. Ia bukan semata-mata kerana untuk memantapkan ekonomi kerajaan Islam Madinah, tetapi yang paling penting ialah Abu Bakar radhiyallahu an dia hantar dia hantar tentera perang Khalid ibn Al-Walid ini ialah untuk menegakkan kalimah Allah, untuk menyebarkan dakwah Islam di sana. Jadi Khalid kata kepada tenteranya, tugas kita belum selesai. Kita tidak boleh berpada dengan apa yang kita ada ataupun dengan kejayaan-kejayaan dalam peperangan kita di wilayah Iraq. Ia perlu diteruskan. Jadi ini maksud daripada khutbah Khalid ibn Al-Walid yang ringkas itu tadi. Tetapi sebenarnya ia padat dengan maksud yang benar-benar meningkatkan motivasi diri untuk tentera yang mengikuti dia dalam peperangan tersebut. Okey, jadi baik, kita lihat dia pun membahagikan harta rampasan perang yang dimiliki, yang mereka peroleh dalam peperangan Al-Walajah ini, lalu 1/5 daripadanya dihantar kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, iaitu dihantar ke Madinah. Okey. So boleh lihatlah ya Muslimah dalam perbincangan itu apa yang mereka peroleh ya dalam peperangan ini. Tak banyaklah, sikit saja dijelaskan di bawah itu dan Ustazah pun tidak mahu baca sampai ke perenggan yang terakhir sebab tinggal sikit saja. Cuma di sini yang nak kita ambil dalam peperangan ini iaitu pengajarannya, ibrahnya daripada peperangan ini ataupun daripada peristiwa ini ya Muslimah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan ialah kita dalam hidup ini terus berusaha, jangan putus asa. Ya, terus berusaha, jangan kita berputus asa. Dalam peperangan ini tadi, kita lihat ketika berlaku pertempuran yang hebat antara kedua belah pihak, bahkan Ibn Kathir di dalam kitabnya ini, iaitu kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, apa yang beliau katakan? Kedua belah pihak ya hampir hilang kesabaran mereka. Hampir hilang, maksudnya dah nak hampir berputus asa dah tu kan. Dah nak give up dah. Tapi kita lihat bagaimana Khalid ibn Al-Walid dengan kebijaksanaannya, dia terus berusaha. Sebab begini Muslimah, kalau pemimpin dia berputus asa, dia tak ke depan untuk berusaha, pasukan yang dipimpinnya memang akan give up.
oleh kerana Khalid ibn al-Walid, dia adalah orang yang sentiasa di hadapan, menunjukkan kepada tenteranya, pasukannya bahawa kita tidak boleh berputus asa. Selagi ada masa, selagi ada tenaga, selagi Allah berikan kepada kita dengan kekuatan, selagi itu kita perlu berusaha. Ini yang boleh kita ambil dalam pengajian kita pada pagi ini. Kita ni muslimah, ya, dalam kita buat banyak perkara dalam hidup kita ni, dia akan ada sampai satu masa yang kita rasa kita dah tak boleh go lagi dah. Saya guna perkataan ni supaya mudah faham. Kita akan rasa dah kita dah tak boleh nak jalan dah. Sebab apa? Kita dah begitu penat. Kita dah begitu rasa dah tak boleh bernafas. Kita rasa macam mana saya kata? Begitu serabut. Kerana banyak sangat perkara yang berlaku dalam hidup kita. Tapi jangan lupa muslimah, dalam hidup kita ini, Allah jadikan kesabaran untuk kita terus laluinya. Dan satu perkara ya yang perlu kita ingat sebagai seorang yang beriman kepada Allah, tidak ada istilah berputus asa dalam hidup kita. Sebab itu ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-87, Allah ingatkan kita. Dalam ayat ini, apa kata Allah? Allah kata, la yai'asu mir rawhillah. Wa la tai'asu mir rawhillah. Innahu la yai'asu min rawhillah illa al-qaumul kafirun. Illa al-qaumul kafirun. Ini adalah kita panggil dialog ataupun ucapan yang disampaikan ya oleh Nabi Yaqub kepada anak-anaknya untuk mencari Nabi Yusuf dan adiknya Bunyamin di negeri Mesir. Dan ini adalah pesanan yang kita perlu pegang dalam hidup tentang dalam agama kita sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang muslimah, tidak ada istilah kita berputus asa dalam hidup ini. Sebab apa? Orang yang berputus asa ialah orang yang tidak beriman. Kan? Sebab dia kata illal qaumul kafirun, melainkan kaum yang kafir. Jadi di sini Allah pesan kepada kita, jangan kita jadi orang yang berputus asa. Sebab orang yang berputus asa ni maksudnya berputus asa daripada rahmat Allah ya. Sekejap ya, saya punya tak tahulah dia pergi mana. Ada kehilangan di sini. Okay, tak apalah. Nota saya hilang, tak tahu pergi mana pula tiba-tiba. Cari mana dia pergi. Rasa semalam dah letak dah kat sini. Okay, tak apalah. Mudah-mudahan saya ingat apa yang dah saya tulis semalam. Kita lihat begini. Sebagai seorang yang beriman ya muslimah, dalam hidup kita ni, dia tidak ada istilah kita berputus asa. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita. Ya. Dalam hidup jangan kita berputus asa daripada rahmat Allah. Rahmat Allah maksudnya daripada pertolongan Allah. Walaupun kita dah sampai hujung-hujung dah tu kan. Kita rasa dah kita dah nak give up dah. Tapi orang yang beriman, seorang yang muslimah, dia tetap percaya pertolongan Allah itu akan datang pada dia. Rahmat Allah akan sentiasa ada bagi diri dia. Sebab begitulah keadaan kita. Jadi kita tak boleh kan kita kata, dah lah Allah tak sayang aku lah. Allah Subhanahu wa taala tak tahu apa yang aku hadapi. Tak. Allah itu Maha mengetahui. Sebab itu Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya ketika dia mentafsirkan ayat ini, beliau kata begini.
ada 3 ciri orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Ya, yang mana jika itu ada pada diri dia, dia telah melakukan satu dosa yang besar. Jadi orang yang berputus asa ni muslimah daripada rahmat Allah dimasukkan dalam kategori orang yang melakukan dosa besar. Jadi, dia kata begini. Ini Imam Ar-Razi dia ambil pendapat daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Yang mana Ibn Abbas radhiyallahu anhuma di sini beliau kata, innal mu'min, seorang yang beriman, dia ni sentiasa ada satu pengharapan kepada Allah dalam 2 keadaan. Satu, bila dia susah, dia akan mengharap kepada Allah. Ya. Kedua, bila dia senang, dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, dia kata, annal ya'sa min rahmatillah. Macam terjemah, bahawasanya bahawasanya putus asa daripada rahmat Allah tidak dihasilkan melainkan jika seorang yang beriman ini ya, dia beriktikad, dia meyakini dengan 3 perkara dalam hidup dia. Yang nak kita panggil orang ini berputus asa, kenapa kita kata dia berputus asa? Dia mesti ada 3 ciri ini. Pertama, dia kata gini, dia berkeyakinan bahawa Allah tidak mampu untuk memberikan jalan keluar bagi diri dia. Ini orang yang berputus asa. Kan? Dah hilang dah rasa dia pada, rasa keyakinan dia pada Allah bahawa Allah itu qadirun. Allah itu maha berkuasa untuk menyempurnakan, untuk memberikan jalan keluar pada masalah yang dia hadapi. Sebab itu dia berputus asa. Jadi dalam hati dia, dia kata apa? Allah ni dah tak berkuasa lagi dah untuk memberikan jalan keluar pada diri dia. Ni yang pertama. Kedua ni, muslimah, okay, orang yang berputus asa, dia dalam hati dia ini, dia dah tak yakin dah bahawa Allah itu mengetahui tentang makhluk dia. Sebab itu dia kata, Allah ni tak tahulah aku ni susah. Kan? Sebab tu Allah tak tolong aku. Sebab tu dia kata sedemikian. Maka orang yang begini, kita masukkan ia pada kategori orang yang berputus asa. Ketiga, ya, Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dia kata begini. Orang ini kan, iza taqada al-insan anna al-ilah laysa bikarimin bal huwa bakhil. Dia kata orang yang berputus asa masuk pada kategori yang ketiga, dia yakin bahawa Tuhan tidak pemurah, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang bakhil, yang tak nak bantu dia, yang tak nak berikan pada dia dengan jalan keluar, yang mana dia yakin bahawa Tuhan tidak berkuasa untuk membantu dia dalam keadaan dia sedang susah itu tadi. Jadi ada 3 ciri orang yang begini apabila dia beriktikad ataupun dia letakkan keyakinan itu dalam hati dia, ya, saat yang mana dia dah tak percaya dah lagi adanya bantuan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita panggil ia sebagai orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Maksud berputus asa daripada rahmat Allah, berputus asa daripada pertolongan Allah. Jadi sebagai seorang muslimah, ketika kita berhadapan dengan apa jua isu dalam hidup kita, kena ingat ni muslimah. Jangan sesekali kita letakkan 3 keadaan itu dalam hati kita, dalam diri kita. Iaitu kita tidak percaya Allah itu maha berkuasa dan boleh berikan jalan keluar. Ya, kita tidak percaya Allah itu adalah orang yang maha, Allah itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Tuhan yang maha mengetahui tentang makhluknya.
tentang semua makhluknya. Kita tidak percaya bahawa Allah itu adalah Tuhan yang Karim, Tuhan yang pemurah. Bahkan kita kata Allah adalah Tuhan yang bakhil, yang tidak mahu membantu kita. Jangan sesekali kita letakkan kepercayaan ini dalam hati kita. Kerana bila kita ada kepercayaan yang begitu, saat kita berada dalam keadaan yang begitu terdesak, pada dalam keadaan yang kita tak mampu untuk kita rasa nak teruskan lagi apa yang kita lakukan, bila kita letakkan semua itu dalam hati kita, bermakna inilah yang kita panggil sebagai orang yang berputus asa. Sebab itu orang yang beriman, dia tidak berada dalam keadaan yang keterputus asaan itu tadi. Orang yang beriman, dia akan sentiasa yakin bantuan Allah akan ada dalam diri dia. Bantuan Allah akan datang pada diri dia tanpa disangka-sangka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah At-Talaq, apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan pada dia dengan jalan keluar. Tapi kalau orang yang berputus asa, adakah dia itu orang yang bertakwa, muslimah? Tidak. Ya, orang yang berputus asa dia bukan orang yang bertakwa. Sebab itu jalan keluar tak ada pada diri dia. Jadi kalau kita nak ada jalan keluar tadi, pastikan putus asa bukan diri kita. Bahkan kita akan sentiasa go. Kan? Kita akan sentiasa teruskan apa yang kita buat. Walaupun kita tahu kita macam dah tak nampak jalan, tapi kita masih lagi teruskan untuk berusaha ke arah yang lebih baik. Sebab itu, untuk pengajaran kita yang kedua di sini, muslimah, saya katakan begini, dalam hidup ini jangan berhenti berusaha ke arah yang baik. Sebagaimana pesan Khalid ibn Al-Walid kepada pasukannya itu tadi. Kita dah dapat apa yang kita hendak. Kita dah peroleh apa yang kita rasa itu yang menguntungkan hidup kita. Tetapi adakah kita perlu berpada dengan apa yang kita ada? Sebagai seorang yang beriman kepada Allah, ya, kita yakin rezeki itu, kan, apa yang kita ingin capai, betul, ia adalah daripada Allah. Namun, orang yang beriman, dia akan sentiasa berusaha dan terus berusaha untuk apa yang memberikan kebaikan dalam hidup dia. Kerana itulah juga yang dipesan oleh Nabi SAW. Nabi SAW pesan kepada kita, sebagai seorang mukmin, kita ada dua keadaan, iaitu mukmin yang kuat dan juga mukmin yang lemah. Namun di sini Nabi ingatkan kepada kita, jadilah seorang mukmin yang kuat, kerana mukmin yang kuat adalah mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi kata begini, muslimah, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Kerana apa? Kerana orang mukmin yang kuat itu, dia akan sentiasa bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang memberi manfaat dalam kehidupan dia. Nabi jelaskan di sini, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jas. Inilah mukmin yang kuat, yang mana dia mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dia sentiasa bersungguh-sungguh, kan, untuk mendapat apa yang memberi manfaat, apa yang berguna dalam hidup dia. Dan dia sentiasa memohon pertolongan kepada Allah. Sebab itu tadi kita kata, orang mukmin dia tidak berputus asa dalam hidup dia. Kerana apa? Dia sentiasa mohon pertolongan Allah. Dan dia sentiasa menjadi seorang mukmin yang berusaha ke arah perkara yang memberi manfaat dalam hidup dia. Dan Nabi pesan kepada kita, wala ta'jas. Jangan jadi seorang mukmin yang lemah. Bila kita tahu dalam hidup kita ini, kita perlu berusaha ke arah yang lebih baik, maka teruskan usaha itu. Ya. Kita tidak menjadi seorang muslimah yang mengharap kepada bantuan orang lain, yang hanya duduk menanti orang membantu kita. Bukan begitu hidup kita, muslimah. Allah tidak jadikan kita dalam keadaan yang sedemikian. Allah berikan kepada kita dengan tenaga, Allah berikan kepada kita dengan satu yang dipanggil sebagai
sebaik-baik penciptaan. Kerana apa? Kita ada akal. Kita boleh berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Dan kita boleh usaha. Allah berikan kepada kita dengan tenaga. Allah berikan kepada kita dengan kita panggil sebagai satu kekuatan untuk buat, untuk ambil, untuk raih apa yang terbaik untuk hidup kita dunia dan akhirat. Jadi kalau ada apa-apa perkara yang berlaku yang menyebabkan kita rasa kita dah nak duduk dah dan kita tak mampu dah lagi nak bangkit, jangan jadi muslimah yang lemah. Bangkit. Kerana apa? Kita nak jadi seorang muslimah yang baik, muslimah yang dicintai oleh Allah, muslimah yang baik, yang Nabi kata tadi kan, muslimah yang dicintai Allah itu tadi kan, dia adalah muslimah yang kuat. Yang sentiasa berada pada satu keadaan walaupun dia dah rasa dia tak boleh nak go dah tadi kan, tapi dia masih lagi boleh bangkit untuk meneruskan kehidupan dia, untuk dia raih apa-apa perkara yang memberikan manfaat dalam kehidupan dia, dunia dan akhirat. Kerana itulah yang diajarkan dalam agama kita. Setiap masalah yang datang dalam hidup kita, ia bukan pengakhiran, tetapi ia adalah permulaan untuk menjadikan diri kita seorang muslimah yang lebih baik. Okey, muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahannya, saya harap ia memberikan sedikit sebanyak manfaat untuk kita melalui kehidupan kita yang saya tahu dan saya faham ia begitu penuh dengan ujian dan cabaran yang akhirnya dah, Ustazah, saya rasa saya dah tak boleh dah. Tak. Orang yang beriman, kita ni muslimah, apa-apa pun perkara yang berlaku dalam hidup kita, kita ada Allah. Jangan lupa itu. Ya, sebab itu kita bukan menjadi seorang muslimah yang berputus asa dalam hidup. Dan kita akan sentiasa teruskan hidup kita ini. Kerana apa? Hidup kita adalah amanah yang Allah berikan untuk kita jadi seorang muslimah yang terbaik di sisinya dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey muslimah, baik itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Mudah-mudahannya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kekuatan, kesihatan, Allah berikan kepada kita dengan kelapangan masa untuk kita bertemu di sesi yang akan datang. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.